Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang Jumaat yang mubarakah ini, 11 Muharram 1443, bersamaan dengan 20 hari bulan 8 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Kita masih lagi dalam Kitabul Adab, kitab-kitab yang mengumpulkan tentang hadis adab. Adab kita pada ni adabut ta'am wasyurb, adab makan dan minum. Bab yang kita sambung pada kali ini iaitulah bab yang ke-114. Kita masih lagi dalam bab adab minum. Adab minum bermula daripada bab yang ke-111 yang lepas. Sambungan kita 114 ini, babu bayani jawazis syurbi qa'iman. Tengok bab 114, nombor hadis 767. Babu jawazis syurbi qa'ima wa bayani annal akmala wal afdala asyurbu qa'ida. Ini menarik ni. Imam Nawawi dia bawa bab dia, selesai masalah kita. Bab penjelasan tentang hukum harus minum sambil berdiri. Kita minum sambil berdiri. Bangun. Maknanya kalau kita nak ambil air contohnya di tempat orang tak ada tempat duduk, macam kita pergi tempat kenduri ke majlis-majlis sekarang ni moden orang panggil, tak ada tempat duduk. Jadi Imam Nawawi bawa hadis ini bab jawaz, makna harus. Dengan syarat-syarat dia lah, ada SOP dia juga. Wa bayan, dan menyatakan bahawa al-akmal, yang sempurnanya, wal afdal, yang terbaiknya, minum sambil duduk. Yang terbaik, pilihan kita nak minum, duduk. Namun jawaz maknanya tidak salah, boleh kalau perlu kita minum sambil berdiri. Kita kata Alhamdulillah. Hadis yang pertama dalam bab ini, Imam Nawawi kata apa? Fihi hadithu Kabsyah as-sabiq. Tuan-tuan tengok semula hadis Kabsyah nombor 764 dalam perbincangan kita yang lepas. Hadis 764, wa an ummi Thabit Kabsyah binti Thabit ukhti Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu wa anha qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'ima. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah kami, kemudian Nabi minum air dari mulut qirbah, mulut bekas air yang tergantung. Biasa orang ni bekas air dia, qirbah tu bekas kulit yang dibuat kulit kambing, diikat, letak air dan dia gantung. Maka Nabi kita pergi kat mulut qirbah, dia buka, minum situ sambil berdiri. Kemudian Kabsyah nak ambil berkat mulut Nabi, dia pergi potong tempat Nabi tu untuk dia simpan. Itu cerita lain. Cerita kita nak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri, sambil berdiri. Hadza hadisu rawahu at-Tirmizi. Rawahu at-Tirmizi. Baik, masuk kepada hadis kita ini, hadis 767. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qa'im. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku pernah memberi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam. Jadi Abbas ni menjaga siqayatul hajj,
menjaga telaga Zamzam untuk beri minum pada jemaah haji. Abbas dan anak-anak dia kerja gitu. Nabi mari, Ibnu Abbas kata aku beri air Zamzam, Nabi minum wahwa qaim, dalam keadaan baginda berdiri. Sallallahu alaihi wasallam berdiri. Hadis ini sahih. Jadi anak-anak para pelajar, oleh kerana ada isu dalam tajuk ini, khilaf, kita tanda. Sekarang ini kita sudah ada dua hadis. Hadis Kabsyah, satu. Yang kedua hadis Ibnu Abbas, muttafaqun alaih, yang disepakat Imam Bukhari Muslim, mana kemuncak dari sudut kesahihannya. Hadis yang ketiga dalam bab kita ini, hadis 768, wa 'anin Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu qala ata alayya aliyun babar rahbati fashariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu, rawahul Bukhari. Maksudnya dari Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu, sahabat. Dia kata Sayyidina Ali datang ke pintu Rahbah. Pintu Rahbah ni iaitulah pintu di halaman masjid. Kata di syarah hadis kata Ar-Rahbah huna Rahbah Al-Kufah. Halaman masjid di Kufah. Tuan-tuan tanda, di Kufah di Iraq. Kemudian dia minum sambil berdiri. Ali minum radhiyallahu anhu minum air sambil berdiri. Mungkin orang perhati tengok pelik, Ali minum sambil berdiri. Sayyidina Ali ahlul ilmi, orang yang ada ilmu, khalifah, orang yang hebat, dia tak boleh diam begitu saja. Sebab bila orang tengok dengan mata pelik, ta'ajub, pelik, minum air sambil berdiri, kita kena nyatakan hukum supaya menghilangkan keraguan ataupun cakap-cakap belakang. Ini penting sekali. Waqala, Ali berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri fa'ala, melakukan minum sambil berdiri sebagaimana mu tengok aku lakukan tadi. Hazal hadis rawahu al-Bukhari. 3 hadis. Hadis yang keempat dalam bab ini, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna na'kulu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, mana dia cerita benda ni berlaku zaman Nabi. Bukan kata kita reka-reka nak buat sendiri-sendiri, tidak, kan? Nahnu, kami pernah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Tuan-tuan jangan ingatlah dia makan nasi lah, dia makan tamar. Makan tamar dengan roti sambil berjalan bolehlah, makan nasi tumpah habis kita dah. Nanti kita kena kira lah. Itu realiti yang berlaku, Hadis ini rawahu At-Tirmizi. Baik. Berapa ada kita? Kita sudah ada beberapa hadis. Jadi kata di ulama hadis, tuan-tuan tanda ni. Ulama hadis kata apa? Yang bagi 'alal 'alim idza ra'a nas ijtanabu amran. Orang alim, bila kita tengok orang teragak-agak nak melakukan satu perkara, sedangkan dia tahu perkara itu harus, an yuwaddih lahum wajhas sawab. Dia kena nyatakan yang benarnya macam mana. Khasyata an yatulal bimbang nanti bila lama-lama orang sangka benda tu haram, sedangkan benda tu harus. Ingat. Itu yang pertama. Kemudian mata khasya dzalik, apabila kita takut benda tu berlaku, fa alaihi an yubadira lil i'lam bil hukmi. Dia kena jelaskan hukum walaupun tidak ditanya.
Fa in su'ila, kalau ditanya ta'akkad, lebih-lebih lagi kita kena nyatakan hukum. Ini ana mula-mula balik dulu cerita. Saya ceramah kepada guru-guru pendakwah, guru takmin negeri. Biasalah kan atas pentas ceramah tu, waktu tu kita tak sakit lutut lagi, ceramah sambil berdiri. Adalah gelas air tu. Jadi kita rasa nak minum air, bismillah. Berhenti ceramah, bismillah minum. Ada orang pakat tengok. Minum air sambil berdiri. Ngaji Madinah, minum air sambil berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Ketika itu, ana jelaskan hadis ni, hadis Ali. Sayyidina Ali kata, Ibnu Abbas bagi tahu, ini menunjukkan bahawa benda tu harus. Tapi kalau ustaz minum berdiri, pegang tangan kiri, ini masalah. Berdiri kita selesai masalah, tapi tangan kiri lah. Hati-hati, ni ramai kok penceramah ni bercakap begini, mempertahankan sunnah Nabi, minum tangan kiri. Allahu akbar. Masalah. Maka kita kena apa? Kita kena kena nyatakan kepada masyarakat kalau benda tu harus. Sekarang ni penting sangat-sangat ni. Kalau benda harus kena kata. Dan apabila ada orang yang tak setuju dengan pandangan tadi, kita tak payahlah, tak perlu kita tasyhirkan nama dia lah. Kita kata orang yang tak setuju dengan pandangan ini dalil. Kita sebut je. Ni ustaz ni gini-gini. Kerana itu saya tak suka pelajar-pelajar hantar video mari ke saya. Anda tak suka pelajar kita ni hantar video mari nak suruh kita komen kepada ceramah orang lain. Saya tak suka, minta maaf. Kalau tuan nak tanya, tuan dengar betul-betul, kemudian tulis soalan. Jangan kata orang tu kata, tanya soalan. InsyaAllah kita jelaskan. Sebab anda tak suka berkelahi dengan orang di atas dunia ini. Jadi kita, ini hadis. Dua orang. Ibnu Umar sama juga. Bila dia makan berdiri, dia pun kata, kunna na'kul ala ahdin Nabi. Kami pernah makan zaman Nabi. Mana zaman Nabi ni, kalau Nabi tak ada pun, kalau Nabi tahu, boleh je dia nasihat. Boleh je dia bagi nasihat, bagi penjelasan. Ini pentingnya kita belajar ilmu itu. Baiklah. Kita pergi kepada hadis Ibn Umar, sudah jelas, sama dengan hadis Ali tadilah. Dua-duanya menjelaskan hukum. Banyak juga ni anak duk perhati tengok masyarakat kita ni waktu bulan Ramadan takut-takut dia nak korek hidung, takut batal puasa. Kita kata boleh je masuk dalam hidung. Mana kita kena nyatakan, nanya kesian kepada masyarakat. Kadang-kadang kita berkeras dalam benda yang tak perlu dikeraskan. Ataupun terlalu berlembut dalam patut kita tegas. Itu bahaya juga ustaz. Ustaz tak tegur pun, ini masalah. Allahu akbar. Hidup dalam masyarakat ni kita perlu bertegas, duduk atas landasan yang jelas. Kata orang, ustaz jangan keluk-kelik dalam bab hukum. Mesti tegas. Boleh, tak boleh, kata tak boleh. Sudah. Hadis yang kelima dalam bab kita ni, hadis 770. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan, rawahu Tirmizi. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dengan berdiri. Dan pernah pula aku tengok Nabi minum sambil duduk. Maknanya Nabi ni ada duduk, ada berdiri. Tapi biasanya banyak duduk. Itu berdiri itu bukan budaya. Bukan kata sunnah, nak minum kena bangun. La. Tidak sunnah, tapi libayanil jawaz. Sebab apa? Tuan-tuan tengok. Tengok. Hadis tamat. Tanda. 5 hadis, semuanya menceritakan kepada kita, Nabi dan sahabat ada kalanya minum sambil berdiri. Sekarang ni kita berpindah kepada hadis kontra. Hadis yang berlawan dengan hadis yang pertama ini. Letak hadis yang pertama. Hadis 1.
wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Qala Qatadah faqulna li Anas fal aklu qala dzalika asyarru au akhbathu rawahu Muslim. Dari Anas, Nabi SAW melarang seseorang minum sambil berdiri. Nabi larang minum sambil berdiri. Kata Qatadah, kami bertanya Anas. Qatadah ni tabi'in. Dia tanya Anas, nak minta penjelasan. Bagaimana dengan makan, Syekh Anas? Anas menjawab, makan sambil berdiri lebih buruk ataupun lebih teruk lagi. Kalau minum Nabi larang, makan lagi dahsyat. Hadis ini sahih. Diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Tuan-tuan tanda. Lepas ni baru kita huraikan. Hadis yang kedua dalam orang panggil cara yang kedua ni. Hadis 772 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada riwayat Muslim disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara anis syurbi qa'iman. Dalam riwayat Muslim, Nabi kita larang. Zajara makna larang minum sambil berdiri. Hadis 772 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu minum sambil berdiri, maka siapa yang lupa dia duduk berdiri minum, lupa hendaklah dia muntahkan yang dia minum tadi. Hazal hadis rawahu Muslim. Para pelajar sekalian, hadis ini menunjukkan larangan daripada minum sambil berdiri. Sekarang ni kita pergi kepada fiqhul hadis, perbincangan ulama tentang hadis ini. Dua-dua hadis itu riwayat Muslim, mana hadis sahih. Hadis yang melarang itu sahih. Jadi ada katanya, ada kalanya Nabi kita larang, ada ketika Nabi kita buat. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Jadi ada ulama, 3 kategori ulama. Dia kata hadis ini menunjukkan hadis mengatakan hadis buat jawaz asbat lebih kuat daripada hadis larangan. Sebab banyak orang sahabat Nabi pun, Sayyidina Ali, Ibnu Umar lepas pada Nabi wafat masih lagi minum berdiri, menunjukkan bahawa harus itu lebih kuat daripada larangan. Satu. Ada yang mengatakan bahawa dakwa an-nasakh. Awalnya Nabi larang, kemudian dimansuhkan dengan kebenaran, dengan dibenarkan. Itu dia panggil maslak mana jalan yang kedua. Jalan yang ketiga takwil. Apa dia takwil? Dia kata Nabi kita larang berdiri sini dengan makna berjalan. Tak benar sambil kita berlari minum air, tak boleh, nanti terlekat. Ada yang mengatakan larangan itu kalau berdiri tak minta baca bismillah. Jauhlah ni takwil ni. Baik, bagaimana kita nak tuan-tuan tanda yang saya nak ambilnya yang ni. Yang terakhir ni dia panggil mazhab al-jama' sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan tanda, qala Nawawi ni ulama besar dalam bidang hadis dan fiqh Syafi'i. Nawawi kata laisa fi hadhil ahadis bihamdillahi taala iskal. Nawawi kata tidak ada dalam hadis-hadis yang kamu dengar bercanggah ini ada masalah. Wala fiha dha', tak ada hadis yang dhaif, bal kulluha dhaif sahihah. Bahkan bal semuanya sahih. Nabi Imam Nawawi kata semua hadis-hadis sahih. Was-shawab. Tulislah. Kesimpulannya Imam Nawawi kata as-shawab, yang benarnya annan nahya fiha mahmulun ala karahati tanzih. Larangan itu makruh tanzih. Maknanya perbuatan elok jangan buat. Elok tidak diminum sambil berdiri.
Wa amma syurbuhu sallallahu alaihi wasallam qa'iman, Nabi kita minum sambil berdiri beberapa kali, bukan jadi budaya dia, tapi Nabi kita pernah buat beberapa kali. Fabayanu lil jawazi, menyatakan harus perbuatan tersebut. Fala iskal wala ta'arud, tidak ada percanggahan, tidak ada berlawan hadis. Wa hadzal ladzi dzakarnahu yata'ayyanul masir ilaih. Apa yang kami sebut ini, inilah yang sepatutnya kita lakukan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, alhamdulillah, penjelasan daripada Imam An-Nawawi ini sangat jelas. Panjang lagi huraian, tapi saya kata cukup. Wa qala al-Hafiz Ibn Hajar kata apa? Wa hadza ahsanul masalik. Inilah jalan yang terbaik untuk kita kumpul hadis-hadis. Mana kita kata afdalnya kalau nak minum duduk. Tapi kalau tak ada tempat duduk, macam kita tengah ceramah, tak ada tempat duduk, ataupun kita pergi tempat kursi di hotel-hotel tak ada kursi, waktu rehat seketika dibenarkan pergi minum. Bolehlah kita minum sambil berdiri, kerana itu ni ulama kata jawaz, harus perbuatan yang tersebut, wallahu alam. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada beberapa tempat, beberapa masjid yang anda pergi, ada poster. Dia lekat poster hadis ni, hadis Muslim ni. Hadis Muslim ni dia lekat di sini, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Jangan minum sambil berdiri. Siapa dia lupa, muntah balik. Poster besar lekat di masjid. Saya kata ni bahaya ni, saya panggil JK Masjid kata turunkan poster ni. Sebab poster ini menunjukkan perbuatan ni haram sampai kena muntah-muntah. Itu tidak baik. Sebab hadis yang bercanggah begini perlu kepada penjelasan dan huraian. Tak boleh kita lalu mururin kiram, kalau tidak bermasalah kita dengan masyarakat. Alhamdulillah, binikmati tatimus salihat, maka kita mengatakan budaya kita budayakan cara minum kita sambil duduk, dan wajib dengan tangan kanan. Kalau ada tangan lah. Kalau tangan kanan tak ada, boleh minum tangan kiri. Kemudian sekiranya diperlukan suasana yang tertentu, macam tempat kenduri kita kata, tempat buffet kan, kadang-kadang air tempat lain, kita nak pergi dah, kita pergi ambil air, nak mari duduk tempat full, boleh je minum berdiri. Tempat kerusuh contohnya, boleh kita minum sambil berdiri apabila diperlukan keadaan itu. Dan kalau ada orang lekat poster hadis tadi, minta diturunkan, ataupun ditulis penjelasan di bawah, hadis ini menunjukkan tidak elok minum sambil berdiri sekiranya ada tempat duduk. Tapi kalau tak ada tempat duduk, harus. Boleh tulis hadis ni, tapi kena ada penjelasan. Bahawa hadis begini menimbulkan masalah. Sebab itulah kita kata hadis sahih, tapi penjelasan pula tak ada masalah. Itu perlu kepada penjelasan. Kita kata alhamdulillah, tamatlah kita tuan-tuan dan puan-puan bab 114, hukum minum sambil berdiri. Sekarang ni kita berpindah kepada bab yang ke-115. Bab istihbabi kauni saqil qaumi akhiruhum syurba. Bab disunatkan bagi orang yang memberi minum kepada orang supaya dia minum akhir sekali. Kita duduk tuang air, kita bismillah gok minum, lepas tu bagi lah. Holo dulu korang, habis baru kita minum. Kalau tak cukup, kita pergi buat lain, kita bagi pula. Itu dia panggil sunnah. Sunnah ini sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bawa kepada kita satu je hadis. Cukuplah. Satu hadis je. Hadis 773, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Saqil qaumi akhiruhum yani syurba, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi minum orang ramai, hendaklah dia paling terakhir di antara mereka minum. Lalu hendaklah dia yang paling terakhir minum. Jadi kita kena utamakan orang lain dulu, bagi dulu. Kemudian baru kita minum. Ini kisah. Cuma Imam Nawawi bawa satu hadis. Saya ada satu hadis lain lagi.
Hadis cerita ni panjang. Ada dalam kitab kisah Nabi dengan sahabat. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, Halaqah Abu Anas Madani, cari siri-siri kisah Nabi dengan sahabat. Satu malam, Abu Hurairah ni terlalu lapar. Terlalu lapar. Nak dengar ke cerita ni? Kepanjang pula. Bila lapar, dia pergi duduk termenung, dia tunggu Nabi panggil dia. Nabi tengok Abu Hurairah, panjanglah cerita. Jumpa Abu Bakar, jumpa ni. Akhir sekali jumpa dengan Nabi. Cerita menarik, tuan-tuan tengok dalam rekaman penuh. Nabi balik rumah dia, tengok ada semangkuk susu. Alhamdulillah, rezeki kita malam ni ya. Nabi panggil apa ke Abu Hurairah? Tuan-tuan, mesranya Nabi dengan umat. Nabi panggil, ya Abahir. Ya Abahir. Abu Hurairah terpanjang, ya Abahir. Boleh je kita panggil nama-nama mesra manja di antara sama-sama kita. Bolehlah. Sebab itulah maka Nabi kata apa? Ya Abahir. Biasa sahabat ni bila jawab, dia tak kata naam, dia kata labbaik ya Rasulullah. Nabi kata mungkin panggil ahlus sufah ni, yang kelaparan macammu juga di masjid ni, mari sini. Susu semangkuk, ini mukjizat Nabi lah. Bila mari, Nabi kata ya Abahir, labbaik, bagi minum dulu orang ni. Masya Allah, tabarakallah. Abu Hurairah, ya Rabbi, tak cukup minum aku malam ni lapar tidur. Nabi kata minum. Abu Hurairah bagi minum orang ni, minum orang ni, minum. Sampai last kali habis, semua dah minum, semua dah kenyang. Nabi kata, ya Abahir, tinggal aku denganmu je yang belum minum. Isyrab, minum ya Abahir, minum. Abu Hurairah kata minum Rasulullah. Nabi kata minum. Abu Hurairah minum. Nabi kata minum lagi, minum lagi, minum lagi sampai Abu Hurairah, la ya Rasulullah, sampai sini dah. Saya punya susu sampai ke tengkuk, ke halkum dah. Maknanya Nabi nak bagi kenyang betul-betul. Selepas itu baru Nabi minum sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita ni mana boleh tukar satu mangkuk je. Dia orang gilis semua tu. Jangan pelik. Zaman kita ini gelas yang kita tukar tak boleh minum lah. Allah, sombongnya kita ya Rabbi. Allahumma hafaz amnana wa istiqrarana ya Rabb. Minta maaf lah ya Rabbi. Budaya kita hari ni budaya sombong, budaya tak mau hilang kasih sayang dengan sebab tidak ada pertukaran minum-minum kita ni ya Rabbal Alamin. Baik, habislah cerita. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita ni, tengok dalam YouTube kisah Nabi dengan sahabat, kisah Nabi dengan Abu Hurairah yang kelaparan. Allah, menarik. Baik, saya nak pindah ke hadis kita ni. Apa dia fiqhul hadis? Hadis ini menyatakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mukjizat ni? Nanti dulu. Maaf. Hadis ini menunjukkan bahawa saqil qaum tadi, orang yang minum tadi, orang yang terakhir minum, min adabi saqil ma, adab kita beri minum kepada orang bahawa kenalah kita jadi orang terakhir minum. Satu. Yang kedua, man waliya syai'an min amril ummah. Siapa dia memegang jawatan untuk menjaga umat ini, maka hendaklah dia berusaha untuk mencari yang terbaik solusi kepada rakyat dia. Musim Covid ni kita kata, kita kena cari bagaimana nak menyelesaikan masalah Covid. Yang maknanya sepatutnya pemimpin berfikir untuk rakyat, masalah rakyat. Mari zaman kita ni, zaman Covid zaman kita ni, tuan-tuan rekod lah, biar anak cucu kita dengar esok. Rakyat duk fikir ke pemimpinnya duk ubuk kursi. Masya Allah, tabarakallah. Covid ke Covid lah. Tak cukup dia kelahi, dia parlimen, dia kelahi dataran merdeka. Dia kelahi satu sini. Tarik tu tarik ni, akhir sekali habis. Satu negara sibuk. Rakyat duk mikir ke pemimpin. Sepatutnya pemimpin fikir kepada rakyat di saat begini, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Dia sibuk selesai masalah dia. Baik. Yang ketiga, bayanu haqiq al-ithar. Yang ketiga, kita kena menyatakan hakikat, mengutamakan orang lain, melebihkan orang lain dalam perkara keduniaan. Lebih orang lain, boleh. Tengok ni, kita suruh orang minum dulu. Minum sampai kenyang, baru kita minum. Itu dalam bab dunia. Dalam bab akhirat, pahala tidak dipuji perbuatan itu. Contohnya, kita duduk di sah depan, tiba-tiba mari pakcik. Pakcik duduk sini. Saya undur ke belakang. La yuhmad. Tidak dipuji perbuatan itu sebab kita dengan pakcik sama-sama nak kepada pahala. Tapi kalau kita duduk sah depan,
nak ambil barat makanan di buffet, pak cik datang bawa tongkat, kita letak dia tempat kita, kita undur ke belakang, itu dipuji. Ingat, dalam perkara dunia kita puji, tapi dalam perkara akhirat kita tidak puji kalau kita utamakan orang lain. Jelas di sini. Baik, yang keempat, hadis ini mengajar kepada kita erti sabar dan bersifat tawaduk. Silakan. Kalau ada kita makan, kalau tak ada kita lapar. Allahul musta'an. Baik para pelajar sekalian. Semua kalau kita belajar sunnah Nabi ini menarik semuanya, tak ada yang tak menarik. Sedap belaka dengar kan? Masya Allah, tabarakallah. Kita berpindah kepada satu hadis je Imam Nawawi bawa di sini. Bab 115 ini, hadis 773. Sekarang kita berpindah kepada bab 116, hadis nombor 774. Hadis 774. Babu jawazi syurbi min jami'il awani tahirati ghair az-zahabi wal fiddah. Wa zawajil qur'i wa huwa syurb bil fami min an-nahri wa ghairihi bi ghairi ina'in wala yadin wa tahrim isti'mali ina'i az-zahabi wal fiddati fi syurbi wal akli wat taharati wa sa'iri wujuhil isti'mal. Panjang dah. Imam Nawawi waktu dia panjangkan bab. Jadi dalam bab 116 ni ada 3 perkara. Saya baca satu-satu. Yang pertama, bab pada menyatakan harus kita minum dalam semua bekas yang bersih, yang suci, lain daripada bekas yang dibuat daripada emas dengan perak. Emas dengan perak haram minum, makan kepada semua, laki-laki dan wanita. Ini ingat muslimat dia ingat dia kebal. Sebab dia boleh pakai perhiasan emas dengan perak. Tapi dalam bab makan minum, awak dengan saya, laki-laki dengan wanita, semua dilarang. Memang perempuan boleh pakai cincin emas, boleh pakai gelang emas, rantai emas, gigi emas, semua dia boleh pakai emas. Tapi dalam bab makan minum, Bab yang kedua, harus al-qur'. Qur' itu mana? Minum dengan mulut dari sungai ataupun lain. Sungai ataupun lain, bi ghairi ina'in wala yadin. Tak perlu kita ambil timba, ambil gelas ataupun ambil cebok dengan tangan, tak payah. Kita pergi, orang Kelantan kata togok. Apa ni bahasa apa togok ni? Togok. Meneguk. Harus kita meneguk air dari sungai ke, dari paip ke, dari apa saja dengan mulut. Tak payah kita ambil cebok dengan tangan ataupun dengan timba, dengan gelas. Boleh, harus. Meneguk, bahasa Kelantan kata togok. Sedap kita lagi nampak. Dah, togok. Masya Allah. Boleh. 2. Yang ketiga, tahrim isti'mal, haram menggunakan bekas daripada emas dan perak untuk makan, minum dan lain-lain lagi peralatan selain daripada buat perhiasan diri. Itu perhiasan diri untuk wanita dibenarkan, tapi untuk nak guna makan bekas ni tak boleh. Baik para pelajar sekalian, sekarang saya nak masuk kepada hadis. Hadis yang pertama dalam bab kita ini, hadis nombor 774. Hadis 774. An Anasin radhiyallahu anhu qala, hadaratis salatu faqama man kana qaribad dari ila ahlihi wa baqiya qaumun fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikhdabin min hijaratin fasaghara al-mikhdabu an yabsuta fihi kaffahu fatawadda al-qaumu kulluhum qalu kam kuntum qal 80 wa ziyadah muttafaqun alaih. Hadhihi riwayatul Bukhari. Daripada Anas, ketika tiba waktu solat, orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid akan pulang ke rumah untuk berwudu. Sementara orang lain yang masih berada di masjid, jadi orang yang tak ada rumah, mari jauh, tunggu di masjid. Lalu diberikan sebuah bekas minuman kecil. Minuman kecil yang dibuat daripada batu. Maknanya bekas ni, mangkuk ni kecil, buat daripada batu. Orang hola ke Nabi SAW. Dan bekas minuman itu ukuran yang kecil sehingga tidak cukup bila baginda membentangkan telapak tangan padanya. Maknanya kecil. Nabi nak masuk tangan dia tak muat. Kecil sangat.
maka orang pun semuanya dapat berwudu dari jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, berapa jumlah kamu semua waktu itu, wahai Anas? Anas kata lebih kurang 80 orang. Muttafaqun alaih, lafaz hadis ini Bukhari. Ini lafaz yang pertama. Adapun wa fi riwayat li Muslimin, dalam riwayat Muslim pula bagaimana? Bahawa Nabi SAW meminta untuk dibawakan bekas minuman berisi air. Nabi kata siapa dia ada bekas air, ada isi dalam tu. Mana ada air. Air ni, kenapa Nabi nak yang sudah ada air, dia nak buat, orang Kelantan kata buat denak. Buat denak ni macam buat umpan. Air sudah ada. Lalu diberi satu bekas minuman yang lebar tapi tidak dalam, yang berisi sedikit air. Kemudian baginda SAW meletakkan jari tangannya ke dalam bekas minuman tersebut. Nabi letak tangan dia dalam bekas ni, air keluar macam pai air. Masya Allah. Ini air yang paling berkat atas dunia ni, air yang keluar dari jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, maka aku pun mulai memerhatikan air yang keluar dari celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku kira bahawa orang yang berwudu dari bekas itu berjumlah 70 hingga 80 orang. Bekas kecil, Nabi tak jari dia keluar air, orang boleh berwudu 80 orang. Kata di ulama hadis, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi. Allahu akbar. Naknya bekas tadi dibuat daripada apa? Daripada mikhdab min hijarah. Batu dibakar. Macam kita kak, macam orang panggil guri apa ni. Kan bekas tanah tu bakar, harus digunakan untuk buat wuduk dan sebagainya. Ini nak nyatakan harus. Hadis 775, wa an Abdullah bin Zaid qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin fatawadda, rawahu al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Zaid, dia berkata, Nabi SAW datang ke tempat kami, lalu kami menuangkan air dalam bekas minuman yang berwarna kuning untuk baginda. Kemudian baginda berwudu. Nawawi kata as-sufru boleh itunya tembaga atau kuningan. Maknanya bekas ini daripada tembaga. Tadi daripada batu yang dibakar, tanah dibakar, ini daripada tembaga. Maknanya tembaga harus kita guna sebagai bekas untuk wudu dan juga untuk boleh minum. 2. Hadis 776, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar. Nabi kita pergi ziarah orang laki-laki Ansar, wa ma'ahu sahibun lahu, bersama dengan sahabat dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana indaka ma'un bata hadhihi al-laila fi shannatin wa illa qara'nahu, rawahu al-Bukhari. Nabi kata, adakah kamu miliki air yang disimpan malam ini dalam qirbah? Maknanya biasanya air disimpan dalam qirbah ni dia sejuk, sedap. Dulu bukan ada peti, tak ada peti air macam sampai kita hari ni. Mana air disimpan dalam qirbah, dia sangkut, dia air itu jadi sejuk. Masya Allah. Nabi kata, kalau ada, kami akan meneguk terus dari tempat air saja. Masya Allah. Nabi kata apa? Kalau ada, aku nak minum situ ya. Tak payah angkat. Maksudnya hadis ni balik semula kepada hukum tadi. Boleh minum sambil berdiri. Yang pentingnya kita nak hadis syannah. Syannah ni tempat air. Maknanya bekas air itu boleh kita pergi minum di situ. Tadilah yang kata Nabi kata boleh pergi minum. Boleh pergi orang panggil apa tadi? Kelantan kata togok ni apa dia? Meneguk. Boleh kita pergi situ je. Pergi tempat air, minum. Boleh. Alhamdulillah. Maknanya jelaslah hadis-hadis kita ni perkara-perkara yang diharuskan untuk minum. Maknanya kita kata jawazu tanawulil ma' bil fam min ghairi ina'in wala kaf. Maknanya kita boleh minum dengan mulut terus tanpa sibuk dengan tangan. Harus begitu. Jangan kata, oh mu ni macam kambing, mari minum lah.
harus boleh. Tengok keadaan lah kan. Kalau dalam mangkuk orangnya begitu tak boleh lah, gitu kena angkat minum baik-baik biar sopan. Islam tak mengajar kita tak erti bahasa, dia ajar kita lebih bersopan santun kan. Hadis yang ke-777, wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil hariri wad-dibaj wasyurbi fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami memakai kain sutra. Kami itu masuk laki-laki, tuan-tuan tanda. Kami di sini ai ar-rajul, laki-laki. Laki-laki tidak dibenarkan pakai kain sutra. Baik yang halus ataupun yang tebal. Dibaj, harir, tak boleh belaka. Dan melarang minum dari bekas minuman yang dibuat daripada emas dan perak. Ini untuk laki-laki dan perempuan, sama ya. Haram belaka. Baginda bersabda, Nabi kata apa? Ini dipanggil bayanul illah. Kenapa Nabi larang? Hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Dalam hadis ni kata, apa dia kata ni? Hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Betul lah Pak. Nabi kata apa? Bekas itu untuk mereka. Puak-puak kafir atas dunia ni biar dia minum. Kamu minum di akhirat lah. Jangan minum atas dunia. Baik. Kalau kita nak minum juga dalam bekas mah dengan perak atas dunia ni, kita jenis sombong, kaya raya, boleh tak boleh? Tengok hadis yang terakhir dalam bab kita ni. Hadis 778. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrab fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim fi aniyatil fiddati waz zahabi. Dua ada. Maknanya hadis Ummu Salamah kata apa? Orang yang minum menggunakan bekas minuman perak. Dalam riwayat Muslim kata emas dan perak. Kita kembali dua-dua, emas dengan perak. Laki-laki dengan wanita, sesungguhnya dia sedang mendidihkan api neraka jahanam dalam perutnya. Ya auzubillah. Siapa dia nak minum, nak didihkan air neraka jahanam dalam perut dia, minumlah daripada bekas emas dengan perak. Tak kira lah awak raja ke jutawan ke apa wan ke, jangan duk kira. Haram perbuatan itu. Allahu Akbar. Dalam riwayat Muslim yang lain, man syariba fi ina'in min zahabin aw fiddatin. Sesiapa yang minum menggunakan bekas minuman emas dan perak, sesungguhnya dia sedang mendidihkan api neraka jahanam dalam perutnya. Na'udzubillah. Jadi ana ringkas jelah di sini para jemaah sekalian, untuk penjelasan yang lebih panjang tentang tajuk ini, tuan-tuan boleh rujuk kepada 2-3 kitab. Kitab yang pertama, kitab Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji dalam bab menggunakan bekas daripada emas dengan perak. Di sana kita hurai panjang. Sama juga dalam kitab Mu'tamad, Al-Mu'tamad. Jilid pertama ada hukum menggunakan bekas dengan perak, ataupun dalam kitab dosa-dosa besar. Kitabul Kabair. Semua kitab ini sudah disyarahkan, ada dalam YouTube. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan, kita kena ingat, ini larangan itu untuk makan dan minum semua sekali, laki-laki perempuan. Adapun untuk perhiasan, emas boleh, emas dengan perak harus bagi perempuan, semuanya boleh. Jadi bagi orang laki-laki cincin perak itu dibenarkan, emas yang tak boleh. Dan banyak lagi lah. Ni zaman kita ini, kadang-kadang orang kaya-kaya dia punya pen sadu dengan emas, pakai sini, laki-laki ni. Ataupun jam tangan kita nak mahal-mahal kan, dia tulis kat belakang ni berapa K, berapa karat, ada emas. Itu laki-laki. Hati-hati semua ni. Ini termasuk dalam perkara larangan. Kalau orang bagi hadiah kita jam mahal-mahal, tengok K ada K. Kalau ada K, bagi ke isteri pakai. Jam laki-laki ustaz, biarlah laki-laki pun. Daripada pakai jam neraka, baik bini pakai. Nah, orang perempuan hari ni pun pelik-pelik dah. Dia punya jam besar-besar. Zaman dulu kalau orang perempuan, walaupun dia gemuk pun, jam dia kecil kat sini. Belum ni mana ada besar-besar pada orang laki-laki lagi dia.
Jadi tak pelik lah. Dunia nak kiamat ni sudah terbalik kuih. Kata orang Kelantan, yang pentingnya jangan pakai benda-benda yang haram. Jam tangan, ni pen, apa nama later ni, nyucuh rokok ni. Dah rokok tu haram, pencucuh dia pula dengan emas, 2 kali haram. Banyak lagi lah benda-benda haram. Kita tuan-tuan tengok sana, tengok dalam bab larangan menggunakan bekas emas dan perak dalam kitab-kitab fiqh yang telah saya ajar. Maka dengan ini tamatlah kita bab makan dan minum. InsyaAllah dalam siri akan datang kita akan masuk Kitabul Libas. Kitabul Libas, kitab yang menyebut tentang pakaian. Bagaimana pakaian kita ni? Patuh syariah, tak patuh syariah, boleh mananya perkara yang boleh pakai, yang tak boleh pakai. InsyaAllah kita akan belajar dalam siri-siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.